Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah, amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan sekalian, sebelum kita lanjutkan perbincangan tadabbur surah yang baru pada hari ini iaitu surah Yasin, kita mulakan terlebih dahulu dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu sekali lagi pada pagi ini tuan-tuan sekalian untuk menyambung siri tadabbur Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sekalian dengan tadabbur yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kepada kita petunjuk. Sebab hidup kita ni tuan-puan sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu surah, saya tak ingat surah yang mana. Kalau saya ingat saya akan maklumkan selepas ni tuan-puan sekalian. Okey, baik, suratul Anfal. Dalam surah Al-Anfal Allah SWT menyebutkan tuan-puan sekalian ada satu perkara ataupun ada satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala nak minta kita syukuri setiap masa. Apakah nikmat tersebut? Allah menyebutkan nikmat yahulu bainal mar'i wa qalbi. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Apakah nikmat yang dimaksudkan ini tuan-puan sekalian? Nikmat yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal ini adalah nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kat kita yang bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di antara kita dan hati kita. Okey, sebab jasad kita dengan hati kita ni kita kata macam dia satu. Dia adalah perkara yang bersatu dengan diri kita. Tapi Allah kata, jangan kamu sangkakan jasad dan hati kamu itu terhubung dan menjadi satu terus. Sebab Allah sebut dalam surah tersebut, dalam surah Al-Anfal, ayat ke-24, ke-25, tak silap saya. Saya tengok balik tuan-tuan sekalian, supaya anda boleh tengok lepas ini. Supaya anda nampak ini antara nikmat yang kalau boleh, jangan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jap. Surah Al-Anfal ayat ke-24. Betul. Surah Al-Anfal ayat ke-24. Boleh catat ayat ini dan anda boleh tengok selepas ini ayat ini tuan-tuan sekalian. Allah kata apa? Di antara kita, jasad kita dengan hati kita ni, dia tak terus bersatu. Dia tak terus bergabung dua benda ni. Walaupun dia duduk dalam jasad kita tuan-puan sekalian, tetapi Allah kata dia tak terus bind together. Dia tidak terus terikat terus di antara satu sama lain. Allah kata di antara jasad kita dan hati kita ni, ada apa kat tengah-tengah? Allah kata di antara jasad dan hati kita ada Allah. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah duduk dekat tengah-tengah di antara hati kita dengan jasad kita. Walaupun dia satu badan dengan kita tuan-puan sekalian, tapi Allah kata no, aku tengah-tengah di antara jasad dan hati manusia. Dan inilah nikmat yang jarang sekali manusia syukuri. Perasan tak tuan-puan sekalian, kadang-kadang ada hati kita ni terniat benda-benda tak baik. Contoh kita tak puas hati dengan seorang tu, kita kata aku rasa nak buat something yang buruk lah pada orang tu. Tapi tiba-tiba anda tak buat pun dengan anda punya tindakan. Anda tak buat pun dengan jasad anda, dengan anggota badan anda. Anda terniat dekat hati saja, tapi jasad anda tak buat pun. Anda punya fizikal, anggota badan anda tak buat pun. Ketahuilah tuan-puan sekalian, kenapa perkara itu tak berlaku? Hati je terniat tapi badan tak buat. Sebab Allah ada dekat tengah-tengah di antara hati dengan jasad manusia. So dia yang tentukan. Dia yang tentukan macam mana hati kita ni akan berlaku tak tindakan selepas tu. Termasuk juga dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita niatkan. Kita niat buat benda baik, tapi tak semua yang Allah benarkan untuk jadi tindakan. Kita niat nak buat benda baik, tak semua Allah benarkan dia jadi tindakan tuan-puan sekalian. Jadi nak katanya, bersyukurlah nikmat Allah ada dekat tengah-tengah. Kita nak buat jahat, Allah jadi kat tengah-tengah tu menentukan jangan buat, jangan buat. Tapi kalau kita niat benda baik, Allah juga yang menentukan kita boleh buat ataupun kita tidak boleh buat tuan-puan sekalian. Maka bersyukur sebab Allah kata, setiap tindak tanduk kita ni Allah akan jadi filter dia. Allah akan jadi penapis untuk segala perbuatan yang kita akan buat. Bersyukurlah pada Allah. Jadi, dengan kita tadabbur Quran pada hari ini tuan-puan sekalian, mudah-mudahan kita diperkenankan oleh Allah petunjuk. Supaya apa? Supaya hati kita ni banyak akan diniatkan benda-benda baik.
Kita tak nak hati kita ni penuh dengan niat-niat benda-benda tak baik. Kita nak minta Allah bagi petunjuk kat kita supaya kita banyak buat benda-benda baik, niat benda-benda baik, dan Allah akan perkenankan banyak benda-benda baik kita dapat jayakan dengan anggota badan kita, insya-Allah. Baik tuan-puan sekalian, pada kelas yang lalu kita telah habiskan tadabbur surah Al-Mulk, dan mudah-mudahan tuan-puan sekalian tadabbur Al-Mulk baru-baru ini telah menyebabkan kita ada pemandangan yang berbeza kepada surah ini. Bukan sekadar terpaksa baca malam-malam sebelum tidur, tetapi anda sudah ada vision yang baru. Anda sudah ada mindset yang baru bila baca surah ini. Rupa-rupanya surah ini telah menyebabkan kita jadi bukan makin lena tidur, tapi dia akan menyebabkan kita jadi lebih tak lena tidur. Sebab apa? Fikirkan ancaman daripada Allah, fikirkan banyak lagi perkara-perkara baik yang saya tak buat kat muka bumi ini, banyak lagi dosa-dosa, banyak lagi benda yang saya tak syukur, dan banyak lagi perkara yang saya masih bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyebabkan kita jadi makin banyak berfikir. Sebab itu Nabi tak pernah tinggal baca surah ini sebelum tidur, tuan-puan sekalian. Dia mendatangkan elemen muhasabah yang sangat dalam kepada kita semua. Maka mudah-mudahan tuan-puan sekalian, istiqamah kita baca Al-Mulk lepas ini bukan sebab terpaksa, bukan semata-mata fadilat, tapi kita ada sebab kenapa untuk baca surah ini setiap malam sebelum tidur. Supaya bangun kita esok pagi akan bangun dengan penuh motivasi Qurani, motivasi Rabbani daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada hari ini tuan-puan sekalian, kita akan masuk surah yang baru, iaitu surah yang saya percaya sangat dekat dengan rakyat Malaysia. Bila sebut je surah ni tuan-puan sekalian, saya percaya tak ada orang rasa macam tak pernah dengar surah ni. Tak. Bila sebut tentang surah ni je rasa rata-rata tuan-puan sekalian, kalau dia tak boleh baca surah-surah lain, tapi surah ni insya-Allah boleh baca. Boleh baca surah terpanjang yang dia boleh baca dalam Quran. Dan yang lebih dahsyat lagi tuan-puan sekalian, saya pernah buat uji kaji. Rakyat Malaysia dengan surah yang kita nak bincang pada hari ini ni, kalau dia tak hafal semua sekalipun, kalau kita baca kepala ayat je, insya-Allah boleh sambung lepas tu. Nah, dia tak boleh baca semua surah tu. Tapi kalau kita sebut je kepala ayat tuan-puan sekalian, dia boleh sambung. Punyalah nak katanya surah yang kita nak bincang hari ini ni sangat dekat dengan jiwa rakyat Malaysia. Okay, sangat dekat dengan jiwa rakyat Malaysia. Surah apa yang saya maksudkan tuan-puan sekalian? Surah tersebut adalah surah Yasin. Okay, surah Yasin. Baik tuan-puan sekalian, pada sesi kali ini, dia akan menyebabkan anda akan berfikir banyak perkara tentang surah ni. Sebab biasanya bila sebut surah Yasin ni tuan-puan sekalian, kita akan biasa kenali sebagai satu surah yang dibaca pada malam Jumaat, ataupun satu surah yang barangkali kita baca untuk anak-anak exam. Yang lebih menarik lagi tuan-puan sekalian, saya jumpa banyak amalan katanya kalau baca surah Yasin pada baldi dan disiramkan baldi yang dibacakan ayat Yasin tu pada kereta, maka kereta tu takkan aksiden selama-lamanya lah. Macam-macam. Rakyat Malaysia dengan surah Yasin ni macam-macam amalan yang mereka ada. Anak-anak exam baca surah Yasin, barang hilang pun baca surah Yasin. Katanya kalau barang hilang tuan-puan sekalian, baca Yasin 3 kali, katanya lepas tu akan jumpa balik barang hilang tu. Rupa-rupanya dekat dalam peti ais kunci kereta dia tuan-puan sekalian. Dah baca Yasin 3 kali dalam peti ais kunci kereta dia. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, macam-macam lah amalan-amalan yang ada kat Malaysia ni yang melibatkan surah Yasin. Tetapi satu perkara yang saya nak pesan tuan-puan sekalian, setiap amalan, ingat lagi tak kita baca suratul Mulk ayat kedua dulu, kan Allah sebut, yang aku nak tengok adalah amalan kamu itu ahsan ataupun tidak, baik ke tidak. Sebab bila Allah sebut tentang amalan, Allah tak suruh kita fokus kepada banyak, tapi Allah suruh kita fokus kepada kualiti. Sebab tu Allah kata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tak sebut aktsaru amala. Allah tak kata lagi yang aku nak tengok siapa yang banyak amal dia, tapi Allah nak tengok siapa yang lebih baik amal dia. Jadi sebab itulah setiap amalan kita nak buat kat muka bumi ni, kita kena tengok adakah amal yang aku nak buat tu baik. Baik dekat sini bukan ditentukan oleh nafsu kita, tapi baik yang kita nak buat, baik itu ditentukan oleh apa? Oleh Quran dan Sunnah. Ada tak Quran sebut yang aku nak buat ni benda yang baik? Ada tak hadis sebut ataupun Nabi sebut apa yang aku nak buat ni baik? Maka itulah dia punya filter dia. So baik itu bukan ditentukan oleh kita, tapi baik atau tidak itu ditentukan oleh siapa? Allah. Ditentukan oleh Allah. Termasuklah amalan surah Yasin. Jadi hadir saya kat sini dalam kelas tadabbur adalah lebih kepada untuk kita berlaku adil pada surah yang Allah turunkan kepada Nabi. Sebab kalau hari ini orang sekadar nampak surah ini sekadar untuk menunaikan hajat-hajat yang tertentu, saya dah hajat, maka saya nak baca surah Yasin. Sebab katanya kalau baca surah Yasin ini akan dimakbulkan segala hajat. Maka kalau kita nak mengamalkan dengan tujuan sebegitu, perkara pertama yang kita kena cek adalah ada tak
yang Nabi suruh kita buat perkara itu dengan tujuan untuk ditunaikan hajat. Okay. Saya tidak menafikan apa yang kita buat pada hari ini, tuan-puan sekalian. Dia lebih kepada kita berlaku adil. Okay, berlaku adil. Sebab tujuan utama Quran diturunkan adalah untuk bagi hudan, untuk bagi petunjuk. Quran tidak pernah sekali-kali Allah sebut diturunkan untuk menunaikan hajat-hajat manusia. No. Kalau itulah tujuan Quran diturunkan, dah lama dah Allah tunaikan banyak hajat Nabi. Aku nak tengok pakcik aku Abu Lahab masuk Islam. Aku nak tengok pakcik aku Abu Talib masuk Islam. So Quran diturunkan untuk menunaikan hajat. Tak ada. Tapi Quran Allah sebut dengan jelas, tuntas. Padu Allah sebut Quran ni satu perkara je tujuan dia. Hudal linnas. Untuk jadi petunjuk kat kita. Cuba kita tanya balik. Setiap malam Jumaat kita baca surah Yasin ni, yang bertambah kat kita ni adalah nafsu yang membuat untuk nakkan sesuatu, ataupun kita bertambah rasa nak menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah petunjuk ke bertambah nafsu nak tu nak ni, nak tu nak ni. Sebab katanya baca surah Yasin akan menunaikan hajat-hajat. Jadi sebab itulah kita nak berlaku adil pada surah ini, kita tadabbur, maka kita nilai kembali. Layak tak saya buat perkara ni, baca surah ni untuk tujuan tu, untuk tujuan ni. Maka kita akan berlaku adil pada surah yang Allah turunkan kepada Nabi dengan ada tujuan yang sangat spesifik khususnya. Baik tuan-puan sekalian. Okey, first kali saya nak anda betulkan nada saya. Saya tidak menghalang. Saya tidak kata no, jangan buat. Tapi saya nak anda berlaku adil saja. Kita berlaku adil kepada nas Al-Quran. Sebab nas yang kita baca ni bukan daripada kita. Bukan daripada manusia. Tapi Allah yang turunkan. Maka kefahaman kita, apa yang kita nak bertindak daripada surah ini, kena ikut Allah, bukan ikut kita. Boleh faham tuan-puan sekalian? Anda kena jelas nada yang saya nak bawa dalam siri kuliah pada hari ini. Baik tuan-puan sekalian, kita nak bincang surah Yasin. Dan kebetulan tuan-puan sekalian, saya nak sekadar nak teaser lah. Okay, sebenarnya manuskrip ini telah saya buat 2 ke 3 tahun yang lepas. Tetapi takdir Allah, saya masih lagi tidak berkemampuan. Mampu ni banyak sudut lah. Mampu dari sudut financial, mampu daripada sudut rasa nak keluarkan tu kuat ke tak kuat. Saya dah siapkan tuan-puan sekalian satu manuskrip lengkap surah Yasin. Untuk maklumat tuan-puan sekalian. Cuma nak cetak jadi buku je. Kebetulan bila saya tanya tuan-puan sekalian, anda nak tadabbur surah apa? Lepas habis surah Al-Mulk ni. Rata-rata kata nak surah Yasin. Saya jadi macam nak menangis bila ada orang kata nak tahu surah Yasin tuan-puan sekalian, sebab saya teringatkan manuskrip yang telah saya tulis yang belum dipublishkan lagi sampai sekarang. Okay? Sampai sekarang. Banyak faktor lah. Banyak faktornya. Sebab satu, dari sudut nak cetak ni tuan-puan sekalian, dia bukan kita guna daun nak cetak buku ni tuan-puan sekalian. Dia bukan guna daun, tu satu. Yang kedua adalah, sebab kita tengok dekat pasaran sekarang ni terlalu banyak buku-buku yang mengeluarkan tentang keagungan surah Yasin ni. Tentang tafsir, tentang tadabbur. Tapi saya memikirkan apa kelainan yang buku saya ada untuk melengkapkan pasaran-pasaran sedia ada. Ibaratnya macam kita buat master PhD lah tuan-puan sekalian, adanya babak LR, literature review kan. So LR ni yang penting untuk kita nak tengok yang kita nak keluarkan ni worthy or not. Jadi alhamdulillah saya tengok ada banyak benda yang saya keluarkan, benda yang jarang dikupas di pasaran. So mudah-mudahan dalam sesi tadabbur pada hari ini, walaupun buku tak keluar, tapi anda dapat apa yang telah saya tuliskan dalam buku ni tuan-puan sekalian, insya-Allah. Baik. Sebelum kita masuk perbincangan ayat by ayat ataupun topik by topik dalam surah Yasin ni tuan-puan sekalian, perkara pertama saya nak kongsikan adalah tentang fakta-fakta yang sangat penting ataupun fakta-fakta umum tentang surah Yasin. Saya nak bawa 2 perkara tuan-puan sekalian tentang fakta umum berkenaan dengan surah Yasin. Biasa kan tuan-puan sekalian, bila kita sebut tentang surah Yasin, kita akan sentiasa memalikkan surah Yasin ini sebagai jantung Al-Quran. Pernah dengar fakta ini? Bila sebut Yasin, kita kata Yasin itu adalah jantung Al-Quran. Pernah dengar tak? Have you heard about this fact? Ataupun pernah dengar tak fakta ini? Pernah dengar kan? Yasin, jantung Al-Quran. Maka ini adalah perkara pertama yang kita nak bincangkan pada pagi ini tuan-puan sekalian. Persoalannya adalah, benarkah Yasin itu jantung Quran? Dan andai kata benarlah Yasin itu jantung Quran tuan-puan sekalian, maka apakah yang dimaksudkan dengan jantung Al-Quran itu? Okay, jantung Al-Quran itu. Baik. Perkara pertama adalah kita nak kena tengok, adakah sebenarnya Allah sebut ke Nabi sebut tentang fakta ini, ataupun fakta ini sekadar berlega dalam kalangan kita yang kita ada-adakan ataupun kita cipta tentang fakta ini. Baik. Persoalan pertama adalah, benarkah surah Yasin itu qalbul Quran ataupun jantung ataupun hati Al-Quran? Baik. Disebutkan sebenarnya oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, serupa-rupanya tentang fakta Yasin ni jantung Quran,
ada hadis yang telah menukilkan tentang perkara ini. Maka apakah hadis tersebut? Hadis tersebut diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Macam mana bunyinya? Inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'an Yasin. Man qara'aha faka'annama qara'al Qur'ana 10 marrat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tirmizi. Okay, baik. Apa maksud hadis ni? Setiap sesuatu itu mempunyai hati ataupun jantung. Dan sesungguhnya hati ataupun jantung Al-Quran adalah surah Yasin. Rupanya adalah fakta ini disebutkan dalam hadis. Dan disambung lagi, barang siapa yang membacanya, maka pahalanya seumpama membaca 10 kali Al-Quran. Maka ini adalah hadis yang telah dijadikan sandaran kepada pendapat yang popular di Malaysia khususnya bila sebut tentang Yasin ini jantung Quran. Maka inilah hadisnya. Maka tuan-puan sekalian, ya betul dia ada dinukilkan dalam hadis, tetapi menjadi tanggungjawab kita pula untuk apa? Lepas kita dengar, ada hadis yang menyebut tentang perkara ini, maka tanggungjawab kita seterusnya lepas tahu ada hadis adalah untuk takhrij. Untuk takhrij. Mana takhrij? Takhrij ni adalah kita nak menilai sama ada hadis ini sahih ataupun apa statusnya. Kalau sahih, maka kita tidak menjadi masalah untuk berpegang dan percaya. Okay. Maka bila saya takhrij, tuan-puan sekalian, rupa-rupanya ulama-ulama kita dah bincang lumak dah tentang status hadis ni. Bila saya buka rujukan, antaranya kitab Tahzibul Kamal, karangan Imam Al-Mizzi, dia telah menyebutkan secara spesifik. Dan perbincangan telah terlalu lumat untuk membincangkan apa status hadis ni. Maka tuan-puan sekalian, Imam Al-Mizzi dalam kitabnya Tahzibul Kamal memetik pendapat Tirmizi ini dan menyatakan tuan-puan sekalian, dalam perawi hadis ni, sebab kalau dalam hadis ni dia ada ilmu sanad. Anda tahu sanad tuan-puan sekalian? Yang an tu kan, ada sanad tu. Dan menurut Imam Al-Mizzi dalam kitab yang sangat popular Tahzibul Kamal, dia menyatakan salah seorang daripada perawi hadis ini adalah majhul. Ma makna majhul? So dalam sanad tu ada seorang perawi tu, kata Imam Al-Mizzi, dia adalah perawi yang majhul. Majhul ni apa tuan-puan sekalian? Dia adalah perawi yang tidak diketahui dan tidak dikenali. Sebab kalau kita nak masukkan sesuatu nama dalam sanad tuan-puan sekalian, kita kena tahu siapakah orang tersebut. Siapakah orang tersebut? Contoh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kena kenal siapa Abi Hurairah. Dia ini kuat ingatankah? Dia ini pandai membacakah? Dia ada tak buat perkara-perkara yang menjatuhkan thiqah dia? Maka penting untuk kita kenal terlebih dahulu siapa perawi itu. Dan Imam Al-Mizzi mengatakan waktu dia mengkaji sanad hadis ini, rupa-rupanya ada seorang perawi yang memang macam tak pernah dengar nama dia. Sebab itu dalam satu ilmu hadis ataupun ilmu ulumul hadis, kita katakan sebagai kalau tak kenal perawi itu, tak pernah didengari dekat mana-mana hadis dia pernah riwayatkan hadis, maka kita akan katakan perawi itu adalah perawi yang majhul. Perawi yang majhul. Tidak dikenali ataupun asing. Dan siapakah perawi tersebut? Perawi tersebut adalah Harun Abu Muhammad. Harun Abu Muhammad. So kalau anda tengok sanad hadis tu, ada salah satu an itu disebutkan Harun Abu Muhammad. Harun Abu Muhammad. Jadi tuan-puan sekalian, bila Imam Al-Mizzi mengatakan ada salah seorang perawi itu tidak dikenali dan asing, maka Imam Al-Mizzi berpendapat hadis ini diragui kesahihan. Sebab punyalah dahsyat disiplin ilmu hadis ni tuan sekalian, ada semua perawi tu, semua perawi yang popular, Abu Hurairah ke, Anas bin Malik ke, tapi tiba-tiba dalam chain tu, dalam rantaian sanad tu, tiba-tiba ada seorang tengah-tengah tu tak dikenali siapa perawi tu, diragui kesahihan hadis. Walaupun ada 10 ulama yang siqah, ada 10 sahabat yang siqah dalam sanad tersebut. Hari ini punya bersemangat ramai yang nak tolak hadis pada hari ini, katanya sebab hadis tu daripada Nabi yang manusia. Dia tak tahu macam mana disiplin hadis pada hari ini untuk diguna pakai. Tak, sebab tu kita tak nak sesat ataupun sekali kita kena pegang pada dua, bukan Quran saja, hadis sekali. So hadis ni ada sangat banyak disiplin yang sangat ketat dipraktiskan untuk kita nak berpegang dengan satu hadis. Sampai ada satu je perawi yang diragui terus hadis tersebut. Dahsyat tak dahsyat? Dahsyat kan? Okay, baik. Itu satu. So pendapat Imam Al-Mizzi dalam kitabnya Tahzibul Kamal kata hadis ni diragui disebabkan salah seorang perawi dia tu tak dikenali, majhul. Okay, itu satu. Yang kedua tuan-puan sekalian, Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ni tak usah cerita tuan-puan sekalian. Imam Az-Zahabi ni adalah ulama yang sangat popular dalam dunia hadis. Dia karang kitabnya Mizan Al-I'tidal fi Naqd Ar-Rijal.
dia menyatakan bahawa Harun Abu Muhammad itu sekali lagi majhul. Maksudnya, Imam Az-Zahabi yang sangat popular dengan ilmu hadis ni pun mengatakan hadis ni diragui sebab kes tadi tu. Maksudnya dia bersetuju dengan Imam Al-Mizzi. Dia bersetuju dengan Imam Al-Mizzi. Seterusnya tuan-puan sekalian. Tak cukup lagi. Kalau anda rasa macam Imam Al-Mizzi tak cukup strong pendapat dia, anda rasa macam Imam Az-Zahabi saya first time dengan Imam Az-Zahabi, maka tuan-puan sekalian, ada seorang lagi. Yang ni saya rasa anda rajin dengar nama dia. Anda rajin dengar nama imam ini yang sangat popular dengan ilmu hadis. Iaitulah Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar nama ulama ini? Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, tuan-puan sekalian, dia juga bersependapat dengan Imam Al-Mizzi dan Imam Az-Zahabi. Maksudnya, dia meragui tentang kesahihan hadis ini disebabkan ada satu perawi yang majhul. Maksudnya Imam Ibn Hajar pun bersependapat dengan dua imam tadi. Maka tuan-puan sekalian, Imam Ibn Kathir menyatakan disebabkan ada 3 ulama besar dalam hadis ni mengatakan ianya adalah ada isu majhul pada perawi, maka Imam Ibn Kathir menyatakan hadis ini tidak sahih disebabkan sanadnya yang dhaif dan lemah. Itu Imam Ibn Kathir punya kesimpulan. So Ibn Kathir mengatakan kita mengatakan hadis ini tidak sahih disebabkan sanad dia. So bukan disebabkan matan tu, tapi tidak sahihnya hadis ini disebabkan sanadnya yang lemah. Sanadnya yang lemah. Sebab dalam hadis ni dia nak tengok sahih tak sahih, dia tengok pada dua, sanad ataupun matan. So ada hadis yang tak sahih disebabkan matan, ada hadis tak sahih disebabkan sanad. So Imam Ibn Kathir mengatakan hadis ni tak sahih disebabkan apa? Sanad tu tadi. Sanad tu diragui ataupun sanad tu lemah. Maka tuan-puan sekalian, hadis ini jatuh kepada hadis yang lemah. So tidak dikatakan sahih, tapi dia jatuh pada hadis yang lemah. Tapi ada pun tuan-puan sekalian, kenapa ulama-ulama kita dekat Malaysia ni masih lagi menyebarkan hadis ni? Adakah mereka tidak buka kitab mengatakan hadis ni lemah, lalu mereka ni tak berhati-hati ke nak menyampaikan kepada masyarakat? Dari jawapan saya tuan-puan sekalian, kenapa ada ulama-ulama kita yang di Malaysia khususnya masih lagi menyebarkan hadis ni? Sebab apa? Sebab hadis yang lemah, anda kena tahu dia ada cara ataupun disiplin untuk berinteraksi dengan hadis. Tidak semua hadis lemah kita boleh tolak. Faham tak? So tidak semua hadis lemah kita boleh tolak. Sebab contoh kan, anda pernah dengar tak hadis ni? Yang tentang puasa Ramadan. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Pernah dengar hadis ni? Hadis ni hadis lemah. Hadis dhaif. Tapi tuan-puan sekalian, kenapa banyak lagi hadis ni tersebar? Sebab apa? Sebab hadis yang dhaif hanya boleh diamalkan pada benda-benda yang bersifat individu. Contoh, anda dengar hadis ni maka anda dapat motivasi. Rupa-rupanya Allah ni baik. Dekat awal-awal ni rahmat, dekat tengah-tengah maghfirah, dekat hujung adanya pelepasan daripada api neraka. Maka anda bertambah cinta kepada Allah disebabkan hadis ni. Anda bertambah nampak rahmat Allah disebabkan hadis ni. Maka tuan-puan sekalian, selagi mana ianya tidak mengganggu gugat anda punya akidah, maka ada ulama-ulama hadis dibenarkan untuk kita beramal dengan hadis dhaif. Dibenarkan. Selagi mana dia tidak ganggu akidah manusia, maka dibenarkan untuk beramal dengan hadis dhaif. Tetapi ada syarat dia. Syaratnya adalah untuk amalan diri sendiri sahaja. Tidak boleh kita ni menjadi ejen penyebar hadis-hadis dhaif. Contoh kan tuan-puan sekalian, dia dah rasa macam, aku dah dapat kesan lah dengan beramal dengan hadis ni, maka dia pun sebar dekat kawan dia A, B, C, D sampai Z dia duduk sebar dia punya hadis. Maka kesalahannya di situ. Salah beramal tak, tetapi salahnya adalah menyebarkan. Itu adalah disiplin berinteraksi dengan hadis dhaif. Anda bila dah terbaca, dapat tahu nak beramal, okey untuk diri sendiri. Tapi untuk sebar, hati-hati. Sebab ulama hadis menafikan perbuatan tersebut. Tak boleh menyebarkan hadis dhaif. Termasuklah perkara ni. Dah kenapa ulama kita sebar? Sebab hakikatnya dah terlalu popular dah pendapat mengenai Yasin jantung Quran. Maka kalau anda nak percaya, mungkin anda rasa macam, saya rasa macam bersemangat baca Al-Quran disebabkan ada fadilat baca surah Yasin ni. Kalau baca surah Yasin jantung Quran ni, seolah-olah baca Quran 10 kali. Saya bertambah semangat dah baca Quran. Tapi kalau perkara itu telah membuahkan semangat pada anda, tak apa beramal. Tapi anda pula tidak boleh jadi orang yang menyebarkan hadis ni. Faham tak faham? So itulah perkara pertama yang saya bincangkan dekat dalam
buku ataupun surah awal dalam buku saya tuan-tuan sekalian. Menjelaskan mengenai benarkah sahihkah hadis Yasin jantung Al-Quran. Okay. So kesimpulan saya adalah anda boleh beramal kalau anda kata nampak hadis tersebut menyebabkan anda bersemangat baca Quran. Saya tak kata baca Yasin, baca Quran, silakan. Silakan. Tetapi yang anda kena berhati-hati adalah lidah anda daripada menyebarkan kepada orang lain. Sebab kita bimbang jadi fitnah. Anda tahu status hadis tu dhaif. Tapi masa anda sebar tu, anda terlupa nak bagi tahu kawan anda tu hadis ni dhaif. Maka kawan anda punya cemerlang duk sebar kat kawan yang lain. Kau nak tahu tak Nabi pernah sebut gitu. Yang tu kita bimbang. Sebab bimbang jatuh fitnah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas ke tak jelas? Nampak saya macam tak bagi buat semua benda tu maksudnya. Saya nak bagi secara ilmiahnya macam mana? Secara ilmiahnya bagaimana? Okay, itu perkara pertama kita nak bincang dalam sesi pagi ni. Itu satu. Yang kedua tuan-puan sekalian, hak ni pun popular juga. Saya saja ambil babak ini untuk dibincangkan dalam buku saya. Sebab apa? Sebab saya nampak banyak buku-buku dia tak berani nak bawa isu ni untuk dibincangkan dekat dalam buku mereka. Sebab takut-takut kalau bawa isu ni, barangkali tuan-puan sekalian orang akan cop dia dengan gelaran-gelaran yang tertentu. Tapi tak apa, saya nak bawa dalam bentuk ilmiah supaya kita boleh menilai dengan adil. Baik, perkara kedua kita nak bincang adalah bolehkah kita membaca surah Yasin kepada orang yang sedang nazak ataupun nak meninggal dunia? Biasa tak tengok amalan dekat Malaysia ni tuan-puan sekalian, bila ada orang tengah nazak, orang nak meninggal dunia, maka ada amalan-amalan kita duk berkerumun dekat orang sakit tu, kita baca surah Yasin. Pernah tengok amalan ni? Biasa tak? Ataupun kita pun pernah buat benda tu sebelum ni. Kan? Biasa kan? Sebab tuan-puan sekalian, tak usah pergi jauh. Saya sendiri pun, bila balik kampung, bila atuk saya meninggal baru-baru ni tuan-puan sekalian, berlaku perkara yang sama. Atuk saya tengah nazak, di hujung nyawanya, anak-anak semua berkumpul baca surah Yasin berulang-ulang kali. Jadi tuan-puan sekalian, ada tak dalam hadis ataupun Quran mengetengahkan bacaan Yasin kepada orang-orang yang tengah nazak dan orang yang nak meninggal dunia di tuan-puan sekalian? Jadi bila anda dengar hadis ni, anda boleh jadi, boleh ke? Ataupun tak boleh ke? So anda dengar dulu. Anda dengar dulu. Baik. Amalan ini disandarkan kepada hadis. Rupa-rupanya ada hadis yang telah meriwayatkan perkara ini. Ataupun ada hadis yang telah menceritakan tentang amalan ini. Daripada Ma'akil bin Yasar, bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah surah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia kepada kamu. So rupa-rupanya Nabi kata didakwakan pernah menyebut tentang perkara ini. Bacakan surah Yasin kepada orang yang hampir nak meninggal dunia di antara kamu. Riwayat Ibn Hibban. Secara umumnya tuan-puan sekalian, berdasarkan pendapat ulama berkaitan hadis ni, sebahagian mereka menyatakan hadis ini sahih ataupun hasan. Dan sebahagian lagi menyatakan hadis ini dhaif, tuan-puan sekalian. Hadis ini dhaif. Jadi nak katanya, ada ulama-ulama hadis yang mengatakan hadis itu sahih. Sudah. Jadi lepas ni tuan-puan sekalian, kalau anda nak berpegang dengan pendapat boleh nak baca, kalau anda nak beramal baca Quran pada si mati, atau bukan si mati, kepada orang yang hampir mati. Sebab Nabi kata ala mautakum, bukan mautikum, ala mautakum. So kalau ala mautakum ni bukan orang yang dah mati, tapi hampir-hampir nak mati. Boleh faham? Bukan orang dah mati dah, tapi hampir-hampir nak meninggal dunia. Maka ada hadis, maka ada ulama hadis mengatakan hadis ni dhaif. Ada hadis yang sahih. So kalau anda beramal tak ada masalah, sebab ada ulama mensahihkan hadis. Ada ulama mensahihkan hadis ni. Pun begitu, ada sebahagian lagi yang lain menyatakan hadis ni dhaif. Okey, hadis ni dhaif. Okey, baik. Okey, saya bacakan dia punya statement yang sekarang kat sini ya. Walau bagaimanapun di sana ada syawahid. Syawahid ni apa? Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain menyokong lafaz ataupun makna hadis ni. Sebab tadi kan saya kata ada pendapat ulama mengatakan ini hadis dhaif. Tapi kebetulan ada qaul sahabat. Ada syawahid. Syawahid ni maksudnya kata-kata sahabat yang telah menyebutkan dengan riwayat yang lebih kurang sama dengan apa yang kita sebutkan tadi. So nak katanya sahabat sendiri ada pernah menyatakan sokongan kepada amalan. Okay. Sahabat sendiri, ada sahabat-sahabat, dia bukan perawi hadis, tapi dia adalah sahabat yang baik. Dia ada menyokong tentang amalan untuk membacakan surah Yasin kepada si mati. Kepada si yang nak mati, yang nak meninggal dunia, tuan-puan sekalian. Dan tuan-puan sekalian, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, sekali lagi ulama hadis yang sangat popular, menyatakan terdapat sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan.
So Imam Ibn Hajar sendiri ada ketengahkan lagi satu hadis yang mengatakan kalau kita nak tengok pada hadis yang kita baca tadi itu, rupa-rupanya statusnya hasan. Maksudnya boleh dikatakan sahih. Boleh dikatakan sahih. Apakah hadis tersebut? Panjang hadis ni, saya bacakan dia punya terjemahan sahaja. Dia kata Safwan berkata, maka Salih bin Shuraih As-Sakuni membacakan Yasin tak kala sampai ayat ke-40, lalu Ghudaif wafat. Dia Safwan juga berkata, para syekh guru mereka berkata, apabila dibacakan di samping orang yang hendak meninggal dunia, nescaya Allah akan meringankan baginya disebabkan bacaan tersebut. Riwayat Ahmad. So nak katanya Imam Ibn Hajar sendiri menyokong hadis itu dan mengatakan hadis itu adalah hasan. Maksudnya okey tak okey? Hasan? Hasan okey. Dia jangan sampai dhaif maudhu'. So sahih, hasan masih lagi boleh diyakini. Maksudnya tuan-puan sekalian, lepas ini kalau kita sendiri ada rasa macam, Ustaz, saya nak baca surah Yasin ke tidak pada si mati? Ada orang kata tak boleh, ada orang kata boleh. Jadi tuan-puan sekalian, Imam Ibn Hajar sendiri ada memberikan sokongan kepada amalan ini. Dan menurut Syekh Shu'aib Al-Arnaud, ulama yang sangat hebat dalam mentakhrijkan hadis, mentahqiqkan kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, dia kata ada sokongan, tetapi dia sendiri mengatakan ada mauquf di situ. Maksudnya apa? Dia kata dia sokong tetapi without any further explanation. Anda faham? Sokongan without any further explanation. Mauquf, stop. Maksudnya dah itu Nabi sebut dan sanad pun okey dan capai status hasan. Maka itu adalah yang Nabi sebut mauquf. Maksudnya without further explanation. Nak explain apa lagi? Nampak? Jadi nak kata apa tuan-tuan sekalian? Khair. Tidak menjadi masalah untuk dibacakan pada orang yang nak meninggal dunia. Tapi jelaslah Nabi kata orang yang hendak meninggal dunia. Sebab memang ada syawahid mengatakan dibacakan kepada orang yang hendak meninggal dunia akan Allah ringankan bagi dia sakit untuk menghadapi mati. Sakit untuk menghadapi mati. So tuan-puan sekalian, so bagi saya untuk tentang perkara ini anda boleh amalkan dengan syawahid-syawahid dan pendapat-pendapat yang sangat-sangat tuntas daripada imam-imam hadis, daripada ulama-ulama hadis, maka teruskan, boleh amalkan. Tetapi jelas pada apa yang Nabi sebut pada orang yang hendak meninggal dunia. Orang yang hendak meninggal dunia. Ataupun dalam bahasa mudahnya, nazar. Orang yang tengah nazar. Boleh? Jelas? So itu dua isu besar lah yang melibatkan amalan rakyat Malaysia pada hari ini ataupun pendapat popular. Perkara pertama adalah benarkah Yasin jantung Quran? Saya dah jelaskan secara akademik tadi. Yang kedua adalah boleh tak kita nak baca Yasin pada orang yang nak meninggal dunia? So jawapannya khair, tidak menjadi masalah. Baik, saya tak nak panjangkan lagi kalam untuk dua isu besar ni tuan-puan sekalian. Hari ini kita nak pergi pada tadabbur. Tadi just kadang nak kongsi isu-isu seputar surah Yasin. Kita nak pergi pada tadabbur surah Yasin. Baik, saya akan share satu skrin tuan-puan sekalian. So anda nampak tak? Ada keluar tak slide saya? Keluar tak? Ke tak keluar? Keluar? Keluar Ada keluar. Baik. Ada Ustaz. Tuan-puan sekalian, sebelum juga saya nak masuk tentang gambar rajah yang telah saya previewkan dekat depan ni, saya nak mulakan terlebih dahulu tentang pendapat Al-Imam Said Qutb rahimahullah. Said Qutb ni merupakan seorang pengarang tafsir fi zilalil Quran tuan-puan sekalian. Said Qutb ni adalah seorang ulama tafsir juga, di samping kita kenal dia sebagai seorang pejuang, tapi Said Qutb sendiri adalah seorang pengarang kitab-kitab tafsir yang tersohor di dunia, iaitu karangan kitabnya adalah fi zilalil Quran. Di bawah teduhan Al-Quran. Itu adalah nama tafsir dia. Dan Said Qutb tuan-puan sekalian mengatakan, bila mana dia nak memberikan komentar kepada surah Yasin, dia secara yakin dan tuntas mengatakan, kalau ditanya kepada aku tentang apakah pengisian tentang surah Yasin, maka Said Qutb mengatakan surah Yasin ini adalah surah yang paling cemerlang untuk memberikan motivasi kepada para pendakwah. Saya ulang, Said Qutb mengatakan bila nak bagi komentar tentang surah ini, Said Qutb mengatakan surah Yasin adalah surah yang paling cemerlang untuk membakar semangat para pendakwah pada hari ini. Maka dalam bahasa mudah, Said Qutb mengatakan surah ini bukanlah surah untuk menyatakan kesedihan. Sebab hari ini bila baca surah Yasin kan orang tergambar tentang apa? Sedih, menangis. Tapi surah Yasin kata Said Qutb, surah yang sepatutnya membakar, membugar semangat. Bukannya menyebabkan kita makin bersedih, tapi makin bersemangat untuk meneruskan kehidupan dan menjalani liku-liku kehidupan kita dalam sepanjang hidup. Jadi nak katanya berbeza pendapat kita dengan amalan kita dengan apa yang Said Qutb sebut. Said Qutb kata surah ni pembakar semangat, tapi kita asal baca surah ni menangis.
Atau sebenarnya? Kan beza tu kat situ. Jadi sekarang ni kita nak tengok, betul tak dakwaan Syed Qutb yang mengatakan kalau baca surah ini akan terbakar semangat? Ataupun layak dengan apa yang kita buat pada hari ini, baca surah Yasin akan menangis sebab teringat ke seseorang. Maka kita nak tengok betul ke tidak dakwaan Syed Qutb. Maka untuk nak tengok betul tak betul, antara perkara pertama yang kita boleh tengok adalah macam mana flow surah ni. Anda tahu flow ni apa benda? Dalam bahasa Melayu apa tahu flow? Macam mana tuju ataupun macam mana aliran surah ni. Aliran, macam mana aliran surah ni. Saya namakan pengembaraan kita punya perjalanan mentadabbur surah ini sebagai kembara lah. Sebab Allah susun topik-topik dalam surah ni is very beautiful. Sangat-sangat cantik. Jadi saya namakan kita punya pengembaraan kita punya perjalanan tadabbur ni sebagai kembara surah Yasin. So saya pecahkan surah Yasin ni kepada 6 fasa. Ada 6 fasa surah Yasin. Kecil sangat ke? Okey. Kecil ya? Okey, nampak tulisan yang saya tulis tu? Okey. Saya besarkan sikit. Sebab tu saya tanya, kalau kecil saya boleh besarkan. Tak. Okey, besar. Yang ni makin cemerlang lah. Makin besar lah. Alhamdulillah. Cantik. Okey. Kalau kita mungkin mengalami masalah, Ustaz, surah Yasin ni 83 ayat. Macam surah Al-Mulk lah. Surah ni kita ada satu dilema, Ustaz. Surah Al-Mulk ni ada 30 ayat. Macam mana saya nak tadabbur tiap malam? Adakah setiap ayat tu saya nak kena berhenti lama fikir pukul berapa nak habis surah Al-Mulk tiap malam ni? Tambah-tambah surah Yasin pula, Ustaz, bertambah 2 kali ganda, 3 kali ganda, dekat 3 kali ganda dengan apa saya baca surah Al-Mulk. Saya nak baca malam Jumaat pula ni. Ada 83 ayat pula dalam surah Yasin. Takkan saya nak kena berhenti merenung satu-satu ayat pukul berapa nak habis? Kalau kata Imam Haji Mazlan kita dekat surau tu kan, dia baca surah Yasin, pause kejap satu ayat, lama merenung, pergi ayat 2. Allahu Akbar. Pukul berapa nak solat isyak kan? Jadi tuan-puan sekalian, nak katanya, kalau kita mengalami mungkin masalah, sebab kita ni bukan para sahabat yang dikurniakan kesabaran yang sangat tinggi. Para sahabat sendiri antara adab dia baca Quran, dia tak akan beralih ke ayat seterusnya selagi mana ayat yang dia baca itu tak bagi kesan ke hati dia. Itu amalan para sahabat. Para sahabat ni tartil bagi dia bukannya baca sebutir satu huruf, tidak. Tartil bagi para sahabat adalah selagi mana ayat tu belum ditadabburi, belum memberi kesan pada hatinya, dia tak terpukul dengan ayat ni, dia tak akan beralih ke ayat 2, 3, 4. Sebab itu Sayyidina Umar, tuan-puan sekalian, anda boleh tengok macam apa yang saya dakwakan ini. Sayyidina Umar sendiri yang anda kenal jiwanya sangat hardcore, keras, anda kata dia seorang yang sangat ketegak, orang yang sangat keras. Tapi tuan-puan sekalian, disebutkan oleh para sejarawan, para setengah riwayat mengatakan, Umar Al-Khattab, bila mana dia baca surah Yusuf sampai ayat 83, tak silap saya, dalam surah Yusuf, tapi ayatnya berbunyi, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sampai ayat tu, Sayyidina Umar, dia tak boleh terus nak pergi pada ayat selepas tu. Sebab apa? Terlalu sentimental bagi dia. Dia rasa terpukul, dia rasa tersentuh dengan ayat tu. Dia tak boleh nak go further lagi. Dalam surah Yusuf ada 111 ayat. Tapi sampai ayat 83, tak silap saya, 84 ke 83 ayat tu, dia tak boleh nak pergi lagi dah. Sebab dia rasa macam terlalu sedih, terlalu sentimental babak ini. Sebab itu adalah aduan Nabi Yaqub AS yang telah berlaku kehilangan kali yang kedua anak dia. Kali pertama dihilang Nabi Yusuf AS. Kali kedua, tuan-puan sekalian, disebabkan anak-anak dia, which mean abang-abang Yusuf juga, dia hilang anak yang kedua iaitu Bunyamin. So rupanya kalau anda baca surah Yusuf, anda akan tengok Nabi Yaqub hilang anak bukan sekali tau. Tapi Nabi Yaqub hilang anak 2 kali. Pertama Yusuf, kedua Bunyamin. Jadi cerita itu telah menangkap nilai sentimental Umar Al-Khattab. Sebab itu, dia tak beralih ke ayat seterusnya sebab dia telah tersentuh dan dia nak menikmati saat sentimentalnya dia dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita, tuan-puan sekalian, selagi boleh cepat habis, kita cepatkan habis. Itu kita. Selagi boleh laju, selagi boleh buat time attack, okey, semalam aku baca Al-Mulk 5 minit. So hari ni aku nak break record 3 minit hari ni. Dia pun set masa 3 minit nak baca Suratul Mulk. Jadi tuan-puan sekalian, hakikatnya jangan terkejar-kejar baca Quran. Sampai bila kita nak kejar banyak baca Quran? Sebab kita, kalau boleh, naklah kejar faham pula pada Al-Quranul Karim yang kita baca pada hari ini. Baik. Jadi, kalau mungkin Ustaz saya susah nak pause kejap satu-satu ayat,
Mudah-mudahan gambar rajah ni tuan-puan sekalian membantu anda untuk mentadabbur surah ini setiap kali anda baca surah Yasin. Pertama-tama saya dengan sahabat-sahabat saya di TV Al-Hijrah tuan-puan sekalian, sekarang TV Al-Hijrah kami ada buat bacaan surah Yasin setiap pagi. Anda perasan tak? Kan dekat TV Al-Hijrah setiap pagi ada bacaan surah Yasin. Jadi tuan-puan sekalian, mungkin kalau ustaz pun baca laju, saya tak sempat nak tadabbur satu-satu, tapi mudah-mudahan gambar rajah ini memudahkan untuk kita memahami surah Yasin itu sendiri. Baik, saya jelaskan satu persatu. So ada 6 fasa. Jadi fasa yang pertama tuan-tuan sekalian adalah fasa 1, dia cover daripada ayat 1 sampai 12. Ayat 1 sampai ayat 12. Apa cerita ni dalam ayat 1 sampai 12 ni? Ceritanya adalah mengenai Al-Quran Al-Hakim. Dan cerita mengenai orang-orang yang menolak wahyu daripada atas. Okey, baik. Sekarang macam bela kan, dah apa pula cerita pasal atas. Lepas ni pula bila anda pergi fasa 2, anda akan jumpa pula cerita pasal belakang. Anda pergi pula fasa ketiga, anda akan jumpa pula daripada depan. Dah apa cerita ni pula, atas, belakang, depan ni. Kan? Tak apa, dengar dulu. So, fasa 1, Al-Quran Al-Hakim. Bukan saya sebut tau. Kenapa, saya ada sebab kenapa saya letakkan inverted comma Al-Hakim. Bukan sebab saya yang datangkan Al-Quran Al-Hakim tu. Sebab pada ayat 2 surah Yasin tu kan ada perkataan wal Quranil Hakim, kan Hakim tu, kan? So Al-Quran Al-Hakim. So cerita fasa 1 ni adalah Al-Quran Al-Hakim dan mereka yang menolak wahyu daripada atas. Okey, wahyu daripada atas. Tak apa, dengar dulu. Lepas ni saya akan jelaskan apa maksud atas, belakang dan depan tu. Fasa kedua tuan-puan sekalian adalah ibrah daripada belakang. Ibrah daripada belakang iaitu kisah 3 orang rasul dan lelaki dari hujung kota. Okay. Masa kita tadabbur surah Yasin dulu kan banyak kali saya bagi teaser tentang laki hujung kota, lagi hujung kota. Kalau anda nak tahu tuan-puan sekalian, saya dah namakan dah buku surah Yasin saya ni, tadabbur surah Yasin ni. Memang nama buku saya pun adalah lelaki dari hujung kota. Tak keluar buku je lagi tuan-puan sekalian. Manuskrip siap dah ni. Cuma tak pergi print je lagi. Okay? So nama buku saya adalah Lelaki Hujung Kota. Ada sebab kenapa saya namakan buku ini adalah buku yang berjudul Lelaki Hujung Kota. Nanti anda akan tahulah bila kita sampai fasa kedua ni, anda akan nampak sebab kenapa cerita ni dominan. Walaupun ayatnya tak banyak bercerita tentang lelaki hujung kota ni, tapi dia adalah satu kisah ataupun satu cerita yang dominan dalam surah Yasin. Okay, baik. So fasa kedua daripada ayat 13 sampai 32, ibrah daripada belakang, kisah 3 orang rasul dan lelaki dari hujung kota. So kita akan tengok pada ayat wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalith. So ada cerita pasal 3 orang rasul dekat dalam ayat tu tuan-puan sekalian. So ini adalah fasa kedua, 13 sampai 32. Seterusnya, fasa yang ketiga iaitu ibarah daripada depan pula. Okay, kita dah ada atas, kita dah ada belakang, kita ada depan pula pada fasa yang ketiga. So apa maksud ibrah daripada depan ni? Alam sekeliling kita. Alam sekeliling kita. So ibrah daripada alam sekeliling. So ini adalah fasa yang ketiga. Daripada ayat mana? Daripada ayat 33 sampai ayat 44. Okay, saya bacakan dulu supaya anda dapat gambaran. Tuan-puan sekalian, anda jangan semangat sangat mencatat. Anda boleh buat 2 pilihan. Pertama, anda snap je gambar ni. Yang kedua, tuan-puan sekalian, anda boleh screenshot je skrin yang anda tengah tengok dekat laptop. Ke tak tahu screenshot macam mana? Saya tak tahu sebab di setiap laptop ni dia punya cara tekan screenshot tu beza-beza. Okay? So anda boleh ambil je gambar ni. Memang saya bagi hadiah untuk anda tuan-puan sekalian. Tak perlu catat semangat sangat. Nak catat boleh, mungkin dia rasa feeling mencatat tu. Tapi anda boleh screenshot ataupun ambil gambar saja. Itu fasa yang ketiga. Fasa keempat, Allah membuat kesimpulan. Sebab kalau fasa 1 tadi daripada atas, fasa 2 daripada belakang, ibrah daripada belakang, fasa ketiga ibrah daripada depan. Fasa keempat lebih kepada Allah buat kesimpulan. Patutnya bila dah ada modul daripada atas, modul daripada belakang, modul daripada depan, patutnya sekurang-kurangnya ada satu modul lah yang kamu akan tertangkap ataupun kamu faham. Contohnya macam dekat sekolah, kita pergi sekolah. Waktu kita pergi sekolah, saya tak dapat nafikan ada orang yang mungkin dia minat subjek-subjek tertentu saja. Betul tak betul? Dia mungkin minat sejarah tapi matematik dia bermusuh. Dia mungkin minat sains tetapi dia tak minat bahasa Melayu sebagai contoh. Maksudnya kalau kita pergi sekolah, kalau tak mampu nak faham semua ataupun nak suka semua, jangan tinggal semua. Kan? Sebab tu Allah bagi 3 modul. Patutnya ada modul depan, ada modul belakang, ada modul atas. Kalau kamu susah nak faham modul depan, pergi modul atas. Kalau kamu tak susah sangat nak modul atas, pergi modul belakang. Jadi nak katanya Allah bagi 3 modul dalam 3 fasa yang pertama surah Yasin. Tapi Allah kata walaupun pelbagai bentuk Allah bagi modul dekat manusia ni, Allah kata pada fasa keempat,
pada ayat 45 sampai 47, 3 ayat saja Allah kata mereka tidak mahu berfikir mengenai atas, belakang, depan. Sebab itulah nanti anda akan jumpa ayat wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Itulah kesimpulan daripada Allah selepas Allah bagi 3 bentuk modul kepada manusia ni. Atas, belakang, depan. Patutnya ada satu modul terkesan untuk mereka, tapi mereka still tak nak berfikir tentang atas, belakang dan depan. So itu fasa keempat. 3 ayat sahaja. Fasa kelima, dah orang tak mahu nak fikir juga. Patutnya 3 modul ni ada satu modul yang sangkut dengan mereka, tapi still juga tak sangkut. So Allah kata, nak buat macam mana? Aku dah bagi peluang dah. Patutnya mereka ada tersangkut dengan salah satu modul, tapi dia orang still tak nak fikir, tak nak beriman juga dengan modul-modul ini. So apa yang tinggal? Kemusnahan sedang menanti mereka. Sebab tu bila anda start baca ayat 48, anda akan tengok cerita pasal destruction. Akan ada cerita pasal ada gambaran sayhatan wahidatan. Anda biasa bacakan surah Yasin kan ada perkataan sayhatan wahidatan. Tuan-puan sekalian, anda tahu tak? Dalam surah Yasin ada 3 kali pengulangan sayhatan wahidatan. Perasan ke tak perasan? Wah, Ustaz 3 kali ya? Ada 3 kali tuan-puan sekalian sayhatan wahidatan dalam surah Yasin. Ustaz 3 kali lah. Betul tak? Sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahissimun. Sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Itu 3 kali. Anda ingat tuan-puan sekalian bila Allah ulang perkataan tu 3 kali, saja ke Allah nak ulang? Ada sebab. Ada sebab Allah ulang perkara ni. Seolah-olah macam Allah nak bagi tahu perkataan tu wajar untuk kita berikan perhatian. Untuk kita mendapatkan the gist of the surah, mutiara yang ada pada surah ini tuan-puan sekalian. Okay, nanti kita akan sampai pada fasa kelima, kita akan bedah sayhatan wahidatan. Okay, ini ibarat macam trailer dulu lah tuan-puan sekalian. Dia tak boleh terus menjelam ke lautan dasar, bagi trailer dulu. Lepas ni kita akan tonton movie dia. Kembara kan surah Yasin? Dia punya filem ni nama Kembara surah Yasin. Bagi trailer dulu. So bila fasa keempat mereka tak nak endah, tak nak fikir, maka kemusnahan menanti mereka. Dalam ayat ni pada fasa kelima anda akan jumpa ada 3 kali. Pada fasa ni ada 2 kali, bukan 3 kali. 1 kali sebelum fasa kelima ni sampai. 2 kali dalam fasa kelima ni Allah sebut tentang sayhatan wahidatan. Okay, sayhatan wahidatan. Sebab mereka ni dah tak mahu nak dengar juga dah. Mereka ni tak nak fikir juga apa yang aku dah bagi ni. Kemusnahan lah menanti mereka. So ada 3 bentuk kemusnahan. Azab, kiamat, neraka. So Allah sebut dalam fasa kelima daripada ayat 48 sampai 68. Okay, fasa yang terakhir tuan-puan sekalian lebih kepada rumusan surah Yasin. Okay. Ada gambar muka ke tutup slide ni tuan-puan sekalian? Ke tak ada? Ada gambar muka tutup slide ke? Tak ada. Mana saya nak alih slide ni? Saya nak buat kat. Okey, rasanya tak muncul. Okey, rasanya dah boleh tangkap So fasa ke-6 adalah rumusan surah Yasin pada 5 fasa. Sebab bila dah ada 5 fasa Allah sebutkan daripada ayat 1 sampai ayat ke-68, ayat 69 sampai 83 lebih kepada rumusan terhadap 5 fasa ni. So bila anda baca ayat 69 sampai 83, Allah recap balik tentang Al-Quran. Allah recap balik tentang ibrah daripada kisah daripada belakang ni. Allah akan recap balik ibrah daripada depan. Allah akan recap balik tentang orang yang tak nak fikir dan ada cerita pasal kemusnahan menanti mereka. So dia terangkum dalam fasa yang terakhir, fasa ke-6, ayat 69 sampai 83. Maka tuan-puan sekalian, bila anda tengok balik pada 6 fasa ni, maka cuba anda relate balik dengan amalan-amalan yang kita buat dekat Malaysia khususnya pada hari ini. Mana yang kita kata daripada 6 fasa ini ada kaitan dengan kalau kita baca air sebaldi, simbah kat kereta, tak accident. Setakat yang anda tengok 6 fasa ni lah, celah mana yang kita boleh kait baca surah Yasin pada air, simbah kat kereta, tak accident. Mana yang kita boleh gambarkan? Ada? Kok nampaklah daripada nafas yang saya bentang ni. Ada ke tak ada tuan-tuan sekalian? Macam tak ternampak pula. Lagi dahsyat, yang ni yang saya tak boleh terima tuan-tuan sekalian. Yang ni saya cakap awal-awal lagi saya tak boleh terima tentang amalan. Ada salah seorang, bukanlah salah seorang, ada daripada kalangan rakyat Malaysia, bukan anda, saya percaya anda tak buat benda ni. Okay? Ada orang yang ambil satu ayat dalam surah Yasin ni, katanya kalau baca, polis tak nampak boleh rentan negeri Polis tak nampak kalau langgar kesalahan jalan raya tuan-puan sekalian, bawa laju ke, tak pakai seat belt ke tuan-puan sekalian. Katanya tak boleh nampak, katanya macam kabur. Macam tak nampak benda ni.
Ayat mana yang dia dakwakan boleh buat perkara begitu? Dia kata apa? Kalau baca ayat macam mana? Haji Mazlan? Ayat mana? Waja'alna min baini aydihim وجعلنا من بيدهم سدا ومن خلفهم سدا ulah فأغشيناهم فهم لا يبصرون. katanya kalau baca ayat tu musuh-musuh boleh jadi kabur. Polis sekarang jadi musuh tuan sekalian. Baca kat polis sembuh. Fuh kan. Aku nak rentah negeri ni baca ni katanya polis tak boleh nampak aku ni. Boleh lepas ni. Kan? Masya-Allah tuan sekalian. Saya terkejut bila ada amalan sebegini. Dahlah nak langgar kesalahan peraturan yang telah ditetapkan. Nak buat salah, tiba-tiba guna ayat Quran yang suci untuk nak buat salah. Astaghfirullah. Mana akhlak kita dengan Quran? Quran ni sentiasa ajak kita buat benda baik. Sejak bila pula Quran ajak kita buat benda tak baik? Kan? Jadi tuan-puan sekalian nak katanya, siapa-siapa pun hari ni, kalau kita nak beramal, kena check dulu. Jangan kita main asal, aku buat jadi semalam, aku rentah negeri, baca ayat ni, lepas. Padahal lepas tu bukan sebab dia baca ayat tu, dia memang dia ada surat polis. Memang lepas lah. Tak. Tiba-tiba dia duk sebar dekat dalam Facebook katanya, kalau kita ni nak lentar negeri jumpa mak ayah dekat rumah, katanya boleh baca ayat ni. Hak ni yang bahaya. Jadi tuan-puan sekalian, hati-hati dengan amalan yang ada pada hari ni. Sebab tak semua amalan-amalan yang dilihat baik itu betul-betul baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kena check balik. So anda tengok balik, ada tak amalan yang macam kena dengan amalan kita buat hari ni? Jadi tuan-puan sekalian, bagi saya inilah yang dikatakan memberikan keadilan kepada surah. So bila kita tengok intipati balik surah ini, celah mana yang kita boleh kaitkan dengan amalan yang kita buat dekat Malaysia? Melainkan dengan amalan itulah yang benda yang Nabi sebut sendiri daripada hadis sendiri. Maka kita tidak ada menjadi masalah untuk kita amalkan. Ada pun yang tidak ada kaitan, kita kena cek balik. Nak baca surah Yasin tak salah, tetapi kalau kita nak menisbahkan kepada tujuan tertentu, dia kena ada sandaran ya tuan-puan sekalian. Kena ada sandaran. Sebab janganlah akhirnya tuan-puan sekalian, yang kita bimbang apa yang berlaku tuan-puan sekalian, apa benda yang kita takutkan? Kita takutkan ada parent-parent pada hari ni. Parents, dia baca surah Yasin banyak kali sepanjang anak dia nak exam SPM tahun ni, tak pernah miss baca surah Yasin, berhajatkan mudah-mudahan anak dia dapat straight A. Tiba-tiba tuan-puan sekalian, bila keputusan SPM keluar baru ni, anak dia tidak dapat result seperti mana yang dia harapkan. Maka mudah mulut pada waktu itu menyalahkan, Ustaz, saya tak pernah tinggal baca surah Yasin. Tak pernah saya lupa berhajatkan untuk anak saya dapat keputusan yang cemerlang. Tapi kenapa anak saya tak dapat semua A dalam SPM baru ni? Sebab Quran tak pernah dijadikan sebagai azimat. Quran tak pernah dijadikan, tak pernah Nabi galakkan untuk kita jadikan sebagai azimat, tangkal, penyandar kepada hajat-hajat manusia. Tak pernah. Al-Quran ni cuma petunjuk untuk manusia mencari jawapan dalam kehidupan dia. Dia tidak memberikan kita satu jaminan pun. If you do this, you get this. If you do this, you get this. Tak ada. Tak pernah ada jaminan Quran sebegitu rupa, tuan-tuan sekalian. Melainkan cerita syurga dan neraka, tuan-tuan sekalian. Syurga neraka memang Allah sebut, kamu buat ni, kamu dapat. Kamu buat ni, kamu dapat. Tapi untuk hajat-hajat dunia, kita kena hati-hati. Kena hati-hati. Okay? Boleh faham Sebab ini yang dikatakan memberikan keadilan kepada nas-nas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan sekalian. Sekarang ni, saya nak explain sikit-sikit pada setiap fasal. Baru anda akan faham kenapa tiba-tiba istilah atas, belakang, depan digunakan oleh saya. Adakah saya yang mencipta orang kata apa, terma-terma tu? Ataupun terma-terma atas, belakang, depan ni memang Allah sebut sendiri dalam surah Yasin. Baik, untuk mengetahui tentang perkara ini tuan-puan sekalian, kita boleh tengok pada surah Yasin sendiri. Saya akan sharekan. So rupanya saya nak bagi tahu siap-siap tuan-puan sekalian, terma atas, terma belakang, terma depan tu memang Allah sebut sendiri dalam surah ni. Memang Allah sebut sendiri dalam surah ni. Bukan saya yang cipta tuan-puan sekalian. Memang Allah sebut sendiri dalam surah ni. Okay, saya bukakan surah Yasin untuk anda. Sekejap saya tengah bukakan surah Yasin. Okay, Allah sebut sendiri. Okay, sekarang saya share screen. Okay, surah Yasin, share screen. Okay, boom. Okay. Baik. So dalam surah Yasin ni Allah sebut apa? Jom kita tengok. So saya kata tadi fasa yang pertama daripada ayat 1 sampai berapa tadi tuan-tuan sekalian? 1 sampai 12 ke 13? Sampai 12. 1 sampai 12. Maka fasa 1 sampai 12 cerita pasal apa? Al-Quran Al-Hakim dan ibrah apa benda tadi? Wahyu daripada atas. Orang yang menolak wahyu daripada atas. Baik.
Tuan-puan sekalian, sebelum kita nak pergi jauh, saya nak tunjuk dulu mana ayat yang Allah guna atas, belakang, depan. Okay? Ayatnya adalah pada ayat yang kita duk guna baca ayat nak jumpa JPJ tu. Ayat yang kita baca nak jumpa polis. Itulah ayat dia. Untuk apa tuan-puan sekalian, yang kalau anda nak tanya saya, mana ayat yang sebut atas, belakang, depan ni adalah ayat yang orang duk baca jumpa JPJ dengan polis tu. Itulah ayat dia. Allah sebut apa dalam ayat ke-9 tuan-puan sekalian? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. So dalam terjemahan ayat ni, dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka. Nampak? So hadapan. So dalam ayat ni Allah mulakan dengan depan. Min baini aidihim. Kalau anda terjemahkan secara literal, min itu dari. Baini di antara. Aidihim tangan-tangan kamu. Saya ulang Min dari. Baini antara. Aidihim tangan-tangan. Jadi tuan-puan sekalian, kenapa di antara tangan ini dikatakan depan? Okey, jom kita buat senaman sikit pagi ni tuan-puan sekalian. Okey. Anda depulkan tangan anda. Kan bila kita kata macam ni kan, kita buat macam ni kan. So anda tengah tunjuk arah apa ni? So di antara tangan, di antara dua tangan. So bila anda buat tangan macam ni, anda tengah tunjuk arah apa ni? Ni. Arah mana? Belakang ke? Depan. Sebab itu min baini aidihim dinisbahkan kepada arah depan. Sebab di antara dua tangan, min baini aidihim. So bila kita halakan dua tangan ini, arah yang ditunjukkan adalah arah depan. Arah depan. Sebab itu jadi depan dekat situ. Boleh faham? Tak ada pun perkataan depan dalam ayat ni, tapi min baini aidihim. Bila anda go all over the Quran, anda baca daripada ayat pertama Quran sampai ayat terakhir Quran, anda jumpalah perkataan min baini aidihim, maksudnya memang still konsisten adalah merujuk kepada arah depan. So antara dua tangan itu merujuk kepada arah hadapan. Dan Allah kata dalam ayat ni, Allah jadikan untuk orang-orang yang tak beriman, sebab cerita sebelum tu cerita pasal orang-orang yang kufur kepada Allah, Allah jadikan kepada orang-orang kafir ini, depan mereka ada sadda. So kita hari ni nak baca kepada polis, nak baca kepada JPJ agak-agak lah, mereka ni bukan orang kafir lagi. Dia orang ni cuma jaga peraturan je. Tiba-tiba kita ni nisbahkan ayat ni Allah tujukan pada orang kafir. Tapi kita dah baca ayat ni sembuh kat polis. Polis ni orang kafir ke tuan-tuan sekalian? Agak-agak lah kita hari ni pun kan. Agak-agak lah kita pun kan. Jadi waja'alna min baini aidihim sadda. Allah kata pada orang kafir ni, Allah jadikan dekat depan mereka ni ada belenggu, ada wall, ada dinding. Seolah-olah macam mereka ni terhalang daripada sesuatu. Ada dinding dekat depan mereka, sadda. Tak cukup dengan dekat depan mereka ada sadda, kata Allah dalam ayat ni, wa min khalfihim. Yang ni belakang. Wa min khalfihim sadda. Tak cukup dengan depan ada halangan, dekat belakang pun Allah kata ada halangan, ada dinding. So dah ada berapa dinding tuan-puan sekalian? Ada depan, ada belakang. Dah ada dua dinding dah. So orang tu tak mampu nak move forward or backward. Tak boleh nak pergi depan ataupun tak boleh nak pergi belakang. So dah jumpa dua. Tapi Ustaz tu sebut tadi ada tiga arah. Ada depan, dah ada belakang. Ada satu lagi tak ada. Apa dah? Depan dah ada, belakang dah ada. Satu lagi tak ada. Apa dah? Atas. Kan? Atas belum sebut lagi kan? Tahu tak atas dekat mana tuan-puan sekalian? Ada dalam ayat ni. Ada dalam ayat ni. Atas datang selepas tu. Allah sebut fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami litupi pandangan mereka sampai mereka tak dapat lihat apa-apa. Baik. Dalam logik kepala kita, kalau kita nak imajinasikan ayat ni, bila Allah kata min baini aidihim sadda dekat depan. So maksudnya orang ni dah tak nampak benda dekat depan sebab ada wall dekat depan dia. Wa min khalfihim sadda, dekat belakang mereka pun ada wall. So mereka pun tak akan nampak benda dekat belakang saat mereka menoleh ke belakang. So depan tak nampak apa-apa, belakang tak nampak apa-apa. So mungkin ada orang yang mungkin nakal sikit, dia kata, Ustaz boleh nampak lagi kanan tu nampak lagi? Sebab depan je yang tutup, belakang je yang tutup. So tu kanan nampak lagi Ustaz, tu nampak kanan lagi, tu kiri nampak lagi. Okey dah tu Ustaz. Depan je tak nampak, belakang je tak nampak, kanan kiri boleh nampak. Tuan-puan sekalian, Allah sebut dalam ayat seterusnya, fa'aghshaynahum di sini tuan-puan sekalian bukan sekadar maksudnya tutup. Tutup. Sebab bila anda kata anda faham Allah tutup mata mereka sampai tak nampak apa-apa, mungkin kita faham tutup tu macam ni, kalau macam botol kan. Tutup tu
tutup. Jadi tuan-puan sekalian, macam ni tau. Dalam bahasa Arab ada beberapa perkataan yang maksudnya tutup. Perkataan pertama adalah khatama. Khatama. Bila kita nak tutup Quran, bila kita dah habis baca Quran, nak tutup, penutup bagi Quran, kita kata apa? Khatam al-Quran. Betul? Khatam, betul? So khatam itu maksudnya tutup. Kan? Nak tutup pintu, khatam al-bab. Tutup pintu. Khatam al-bab. Tutup pintu. So kalau tutup dalam bahasa Arab adalah khatamah dan dimaksudkan dalam ayat ni adalah tutup mata, kenapa Allah tak kata fa khatamahum fahum la yubsir? Kenapa Allah guna fa aghshaynahum? Ghashana. Kenapa ghasha? Sebab tuan-puan sekalian, beza tutup sebutan khatamah dengan aghsha ataupun ghasha ataupun fa aghshaynahum, dia macam ni. Kalau kita sebut khatamah, ibaratnya macam Allah. Sekarang ni nak guna, tak ada cawan pula. Okay, contoh. Saya tutup ni. Okay. Katakan benda ni lut sinar. Dia lut sinar. So dah ada wall dekat depan, dah ada wall dekat belakang, dah ada dinding depan dekat belakang. So depan belakang tak boleh tengok. So dia kata boleh tengoklah kanan kiri. Tapi kalau kata khatamah, dia macam ni. Tutup. Tutup macam tu ya. So maksudnya masih lagi ada possibility kiri dan kanan dia boleh tengok. Tapi aghshayna macam ni. Asim boleh tolong ambilkan ni tak? Allah, tak boleh nak. Macam ni lah. Tak apa. Punya semangat nak bagi contoh bagi mudah faham. Saya guna baby shark anak saya tuan-puan sekalian untuk nak bagi contoh. Okay. Ini beg sekolah anak saya gambar ikan jerung. Okay. Tuan-puan sekalian tengok Okay. Dia tak makan orang yang risau. Okay. Aghshayna macam ni. Kalau tutup tu dia tutup macam tu saja. Dia macam pap gitu. Tapi aghshayna macam ni. Sebab tu saya kata terjemahan aghshayna tu maksudnya meliputi. Ibaratnya anda ambil satu kain, zap semua benda. Kita mungkin nampak depan belakang je kena tutup, tapi aghshayna ni macam litup semua. So maksudnya dah ada satu arah pun yang tak tertutup sekarang. Sebab kalau tutup mungkin satu arah saja, tapi aghshayna melitupi. So dalam arti kata lain, kamu tak akan nampak pun sebenarnya kanan dan kiri bila Allah fa'aghshaynahu. Boleh faham tak tuan-puan sekalian setakat ni? Puan Fazilah, terima kasih. Selubung. Tak jumpa word tu tadi. Selubung. Dia macam meliputi ataupun menyelubungi. Macam tu. Kalau anda ambil macam tu tuan-puan sekalian, bila anda tutup mata anda saja, mungkin anda tengok bawah, nampak lagi. Tapi bila anda ambil selimut, zap macam tu, memang tak nampak apa dah. Sebab dia dah menyelubungi. So tuan-puan sekalian, bila kita nak selubung sesuatu, terima kasih Puan Fazilah menjumpakan saya perkataan yang saya dah lama cari kat kepala tapi tak jumpa-jumpa. Okay? Bila kita selubung, anda selubung daripada tepi ke, daripada kiri ke, kanan ke, depan ke, belakang? Takkan? Anda takkan selubung daripada arah depan, belakang, kiri, kanan. Tapi bila anda nak selubung, anda selubung daripada apa? Atas. Selubung hanya akan berlaku daripada atas tuan-puan sekalian. So di situlah datang arah atas. Di situ datang arah atas. So Allah nak bagi tahu, kalau kamu terhijab daripada depan, kamu mungkin ada belakang. Kalau kamu terhijab daripada arah belakang, kamu akan ada depan. Tapi kalau kamu terhijab daripada atas dengan menyelubungi, ada benda yang menyelubungi, bukan cerita pasal depan je kamu tak nampak, bukan belakang je kamu tak nampak, semua arah kamu tak akan nampak. So seolah-olah Allah nak bagi tahu, benda yang paling crucial untuk nak dielakkan daripada ditutup, bukan depan, bukan belakang. Kalau boleh depan pun jangan tutup, belakang jangan tutup lah. Tapi yang paling crucial nak kena elakkan jangan sampai benda tu berlaku adalah tutupan, selubungan yang datang daripada atas. Nak tahu tak apa maksud daripada arah-arah yang Allah sebut dalam ayat ke-9 ni tuan-puan sekalian? Baik, dengar betul-betul. Saya akan sebut ni sekali je. Okay? Bila Allah sebut depan tuan-puan sekalian, tahu tak apa yang dimaksudkan oleh Allah bila sebut depan? Depan ni adalah benda yang kita tengok depan mata kita tanpa ada sebarang effort pun. Just open our eyes, buka je mata, so apa yang kita tengok depan mata kita, itulah benda yang Allah maksudkan dekat depan. Apa contoh? Sekarang saya tengok, buka saya mata saya kat depan, saya nampak laptop, saya nampak anak saya. Kalau kita dekat luar, kita nampak pokok, kita nampak langit, kita nampak bumi, kita nampak pokok-pokok, kita nampak rumput, kita nampak apa saja dekat depan mata kita, manusia lain ke, maka itulah depan. So inilah modul yang pertama Allah kata, sepatutnya manusia kena ambil manfaat untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu. Sebab ketiga-tiga arah ini adalah sumber untuk kita mendapat petunjuk dan sumber-sumber untuk kita mendapatkan ayat
tanda-tanda untuk kita memperakui tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab surah ini surah Makiyah, tuan-puan sekalian. Surah Makiyah ni menggambarkan penolakan yang sangat dahsyat kepada apa yang Nabi bawa. Ada daripada kalangan mereka, orang Quraisy di Mekah, mereka susah nak memperakui bahawasanya Allah tu tersangat hebat. Allah ni Tuhan kita. Maka tuan-puan sekalian, bila perkara itu berlaku, maka Allah perlu datangkan beberapa modul yang pelbagai supaya apa? Supaya manusia ni tidak ada reason dan tidak ada excuse nak menafikan keesaan Allah, nak menafikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bagi kamu untuk nak faham benda kat depan ni susah, tapi aku bagi belakang, aku bagi atas. So, bila Allah datangkan modul daripada ketiga-tiga arah ini, satu je tujuannya untuk nak menafikan sebarang bentuk alasan kalau mereka masih lagi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata lain, kamu sepatutnya tak ada alasan untuk kufur. Kufur tu pilihan kamu. Tapi aku sendiri telah menyeru kamu untuk beriman. Semua seruan aku daripada ketiga-tiga arah ni untuk ajak kamu beriman. Akui kebesaran Allah. Tapi kalau kamu still pilih kufur, itu bukan salah aku. Sebab the module is very crystal clear already. Modul tu dah terang benderang dah. Dah bagi kamu pilihan yang banyak dah. Tapi kenapa masih kufur? No excuse at all. Tak ada sebarang alasan lagi dah sebenarnya. Okay, satu saya jelaskan sekali lagi. Depan tu simbolik kepada alam sekeliling kita. Bahasa mudah dia macam tu lah. Sebab tu bila anda tengok fasa ketiga tadi, ibrah daripada depan, saya kata apa? Alam sekeliling. Betul tak? Fasa ketiga tadi kan? Ibrah depan, alam sekeliling. So alam sekeliling kita ni adalah salah satu modul daripada Allah untuk kita memperakui kebesaran Allah. Anda masih ingat lagi tak suratul Mulk kita bincang sebelum ni? Ada tak Allah bawa alam sekeliling untuk kita memperakui kekuasaan dia? Ada tak dalam surah tu yang kita baca sebelum tidur, yang Allah bawa alam sekeliling untuk kita renung supaya kita akhirnya mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Al-Azim, Allah Maha Kuasa. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Apa yang Allah bawa dalam surah Al-Mulk kalau anda masih ingat? Untuk kita renung supaya kita memperakui kebesaran Allah. Ya betul Puan Fazilah, burung-burung kan? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Allah kata bukanlah sebab kembang kucuk sayap itu yang telah menyebabkan burung itu terbang, tetapi sebab apa? Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Sebab sayang aku pada burung, sebab tu burung tu tak jatuh waktu terbang. So Allah kata bukan dia punya kuasa dia terbang, tapi aku punya cinta telah menyebabkan dia fly dekat atas. Dia terbang dekat atas. Bagus Puan Fazilah. Alhamdulillah kita ingat adanya makhluk bernama burung untuk kita tunduk memperakui kekuasaan Allah. Lagi apa lagi? Kita nak revision sikit. Tengok Air, Ustaz. Ya. Air yang last. Air, yes. Last kali tu kita bincang pasal air kan. Ghaura pasal air. Ada tak pagi tadi waktu kita buka air dekat pipe kita waktu nak ambil wuduk sembahyang subuh ke nak mandi ke? Ada tak bila kita kena air yang masih lagi ada tu ada ucap tak Allahu Akbar Alhamdulillah? So nampak tak? Alam sekeliling kita ni adalah tadhkirah yang konsisten Allah jadikan kepada kita untuk kita kekal beringat kat dia. Kekal memperakui kekuasaan dia. Okay, dah ada burung, dah ada air. Lagi? Takkan tu je. Ada lagi tak surah Al-Mulk cerita pasal benda lain selain pada burung dengan air? Langit, Ustaz. Yes, yang tu saya tunggu daripada tadi lagi tu. Sebab kalau ikut flow surah Al-Mulk tu, Allah cerita langit tu dulu. Kan, burung tu lah sekali baru datang. Air tu hujung-hujung sekali baru datang. Tapi langit tu lah sekali baru sebut. Yes, betul Puan Ani. Iaitu ada juga Allah cerita pasal bumi. So ada langit, ada bumi. So nak kata yang tuan-puan sekalian, itulah ibrah daripada depan yang Allah nak suruh kita ambil manfaat. Supaya kita ni makin kekal beringat. Kita masih lagi berada dalam mood kita beringat kepada kekuasaan Allah. Betul Tuan Basri, ada cerita pasal bintang. Ada banyak lagi sebenarnya. Tapi bintang tu salah satu daripada objek yang berada kat langit lah. Tapi bintang pun. Kan? Ada tak kita tengok bintang, kita makin nampak Allah tu hebat. Ada tak kita tengok bintang, tengok langit, tengok bumi, tengok burung, tengok air. Kita makin bertambah tak rasa Allah tu hebat. Maka itulah gambarannya Allah nak bawa daripada depan mata kita. Sebab kita tak ada effort sangat pun. Sebab kita just open our eyes, renung. Tengok baik-baik apa yang Allah ciptakan kepada kita. Maka itu yang pertama. So itulah yang dikatakan min baini aidihim. Ibrah yang ada dekat depan mata kita. Sebab tu kalau anda baca surah Yasin ni tuan-puan sekalian, babak yang ketiga ni dia bermula daripada ayat yang ke apa tadi? Tuan-puan sekalian, ayat yang ke-33 kan, ibrah daripada depan ni.
Sebab itulah bila anda tengok ayat yang ke-33 surah ini tuan-tuan sekalian, anda akan tengok cerita pasal, anda akan tengok Allah akan sajikan babak alam sekeliling kita. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Cerita pasal bumi yang mati Allah hidupkan, kami keluarkan biji-bijian, biji-bijian itu mereka makan. Lepas tu Allah kata, lepas tu ayat seterusnya, kebun kurma min nakhilin wa a'nabin. Nampak tak? Kurma, anggur. Tu je ke? Tak, ada lagi. Liya'kulu min thamrihi, pasal buah-buahan. Lepas tu Allah kata, Allah ciptakan kita makhluk-makhluk semua berpasangan. Khalaqal azwaja kullaha. Nampak? Lepas tu mimma tumbitul ard, tumbuhkan dekat muka bumi. Nampak? Lagi. Allah cerita pasal Allah jadikan malam. Allah jadikan siang. Lepas tu ada cerita pasal matahari. Apa tu tuan-tuan sekalian? Tidak lain dan tidak bukan adalah alam sekeliling kita yang Allah suruh kita take benefits from them. Ambil manfaat daripada mereka untuk apa? Untuk kamu guna satu. Yang kedua adalah untuk kamu bertambah beringat bahawasanya kamu tu lemah, Allah tu berkuasa. So Allah is our God. Itu je yang Allah nak sampaikan kepada kita dengan alam sekeliling. So the first module is what is in front of us. Apa yang berada dekat depan kita. Okay, terus. Jadi tuan-tuan sekalian, lepas habis ibrah daripada depan, daripada min baini aidihim, Allah kata ada modul kedua, iaitulah min khalfihim. Daripada mana? Belakang. Kalau depan simbolik kepada alam sekeliling, agak-agak belakang simbolik pada apa? Sebab ada orang tuan-tuan sekalian hari ni tengok langit, tengok bumi, tengok bintang, tengok manusia, tengok air, tengok burung, dia tak rasa apa. Bagi dia is too complicated. Dia kata macam Allah susahnya ustaz. Takkanlah setiap kali nak tengok langit nak kena fikir pasal 7 lapis. Dia rasa macam it's a hard module for them. Dia rasa macam dia tak boleh nak appreciate benda yang ada dekat depan mata dia. Tapi tuan-tuan sekalian, hakikatnya kalau saya boleh susun 3 modul yang Allah sebut dalam surah Yasin ni dalam bentuk yang mana paling senang, mana yang paling susah. The most easiest module in this surah, modul yang paling senang dalam surah Yasin ni adalah surah modul apa? Modul depan. Modul depan. Tapi modul depan ni lah yang ramai orang neglect, orang cuai. Just pass by macam tu saja bila tengok langit. Langit habis. Manusia habis. Air. Dia pass by macam tu saja. The most easiest module is the most difficult way to understand. Masya Allah. The most easiest module is the most difficult subject to understand. Nampak? Walaupun the most easiest subject. Okay? Itu satu. Yang kedua adalah subjek apa? Modul apa? Khalfihim. Daripada belakang. So apakah simbolik yang diwakili daripada belakang ni tuan-puan sekalian? Sebab tu tadi kalau anda tengok tadi pada fasa kedua bermula daripada ayat ke-13, saya sebut apa pada fasa ketiga ni? Fasa kedua. Ibrah daripada belakang, kisah 3 orang rasul dan laki daripada hujung kota. So apa benda yang saya nak sampaikan daripada 3 orang rasul, laki hujung kota? Kisah 3 orang rasul, laki hujung kota. Ni apa benda ni? Ni apa ni? Benda yang Apa? neraka. Yes, Puan Fazila. Betul? Benda yang dah berlaku ataupun kita panggil sebagai sejarah. Ataupun kita panggil qasas umam as-sabiqin. Kisah orang-orang terdahulu. Kisah orang-orang terdahulu. Ataupun dalam bahasa mudah, in a very simple word, sejarah. Sejarah. Sejarah-sejarah yang benar. Jadi tuan-puan sekalian, anda perasan tak dalam Quran adanya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat cerita pasal penciptaan alam, tu yang kita belajar daripada depan tadi. Tapi tak dapat dinafikan ada lagi bentuk pendekatan yang lain untuk Allah bagi peringatan kat manusia. Dalam Quran, 1/3 Al-Quran itu sendiri adalah kisah-kisah Al-Quran. Kisah-kisah. Qasas. 1/3 Quran itu sendiri adalah qasas. Kisah-kisah orang dulu. Maka itulah sejarah. Maka Allah kata, kalau kamu susah nak ambil pelajaran daripada depan, the most easiest subject, mungkin kamu ni akan terkesan dengan pembuktian-pembuktian pada apa yang dah berlaku pada orang-orang sebelum kamu. Iaitu sejarah tu. The fact ataupun the history doesn't lie. Mungkin barangkali ada orang menyelewengkan fakta pada hari ini, tetapi sejarah itu sendiri kamu boleh tengok. Bahkan banyak sejarah-sejarah dalam Al-Quran, lepas Allah cerita, Allah akan tinggalkan kesan dia sampai sekarang, tuan-tuan sekalian. Contoh macam Fir'aun, jelas-jelas tuan-puan sekalian, Allah kata ada orang yang pernah mengaku Tuhan, lalu aku azab dia, aku tenggelamkan dia dekat dalam Laut Merah tu, tapi aku sebut sendiri dalam Quran, aku akan jaga dan kekalkan jasadnya sampai akhir zaman. Tengok jasad Fir'aun sampai sekarang ditayangkan pada hari ini, untuk kita bukan tengok, macam tu muka Fir'aun, bukan itu yang Allah nak suruh kita tengok.
Yang Allah nak tengok adalah macam ni sekali benar janji Allah yang Allah sebutkan dalam Quran. Anda buka surah Asy-Syu'ara tuan-tuan sekalian, Allah sebut sendiri, aku akan simpan jasad dia untuk dijadikan pengajaran sampai umat akhir zaman. Tengok jasad Firaun sampai sekarang. Allah kekalkan untuk kita tengok bukti orang yang ingkar pada Allah, Allah boleh buat macam tu rupa. So, silibus kedua ataupun modul kedua adalah Allah tarik perhatian kita selepas tengok alam, Allah tarik perhatian kita pada modul seterusnya, belajar, learn from history. Tapi ternyata tuan-tuan sekalian, hari ini history ataupun subjek sejarah ini adalah musuh kepada kebanyakan pelajar-pelajar di sekolah. Setuju? Kan? Asal masuk kelas sejarah tuan-tuan sekalian mengantuk. Asal masuk kelas sejarah mengantuk. Sebab apa? Sejarah, asas sejarah dia nak kena hafal fakta, nak kena hafal nama, nak kena hafal tempat, nak kena hafal apa peristiwa yang berlaku, nak hafal tarikh dan sebagainya. Jadi menyebabkan orang rasa bosan sejarah pada ini. Tetapi believe me tuan-tuan sekalian, percaya cakap saya, the way Allah present history, the way Allah present sejarah dalam Quran is remarkable. Berbeza dengan pendekatan orang ajar sejarah dekat dunia pada hari ini. So, bila kita belajar sejarah dekat Malaysia, dekat dunia pada hari ini tuan-tuan sekalian, kita hanya sekadar diperangkap dengan apa tahu, dengan fakta-fakta yang tak penting pun sebenarnya. The most important thing bagi saya, mungkin ada cikgu sejarah ni boleh sahkan ataupun boleh bagi pendapat tentang perkara yang saya sampaikan. The most important things dalam sejarah is not about the date, bukan tarikh, bukan siapa, bukan pakaian, bukan physical things yang ada dalam sejarah. Tapi the most important things in history adalah what happened, apa yang berlaku, dan apa value yang saya boleh belajar daripada apa yang berlaku tu. Tapi ahli-ahli sejarah kita pada hari ini sekadar berbincang seputar apa berlaku, tarikh bila, siapa terlibat, tu je. Tapi value, apa pelajaran yang saya boleh dapat daripada saya tahu kisah ni? Apa pelajaran, pengajaran yang saya boleh tahu daripada sejarah yang saya tahu ni? Atau sejarah penaklukan British kepada tanah Melayu sebagai contoh. Apa yang saya boleh belajar? Yang tu yang hilang dalam silibus sejarah kita pada hari ini. Kita sekadar bagi tahu British buat apa, siapa figure-figure terlibat, siapa yang buat tu je. Tapi akhirnya budak takkan tahu apa lah tuju. Apa penting yang kau tahu kita ni? Sebab tu akhirnya mereka memilih tidur je lah, bukan penting sangat pun. Lepas ni aku boleh baca balik. See? Sebab tak ada pengajaran. Tapi Quran sentiasa konsisten ajak kita bukan fokus kepada orang tarikh. Sebab tu Quran kurang memberikan fokus kepada siapa nama orang terlibat, di manakah lokasi benda ini berlaku, dan nama, lokasi dan tarikh-tarikh yang melibatkan bila benda tu berlaku. Tapi Quran ajak kita fokus kepada take value, ambil pelajaran daripada apa yang kamu tahu tentang kisah ni. That's why Quran tak terperangkap dengan benda-benda yang tak penting. Dia akan ketengahkan benda yang penting. So nampak tuan-tuan sekalian? So bila Allah datangkan sejarah dalam Al-Quran, tujuannya apa? Supaya kita learn from them. Kalau orang dulu buat macam ni, Allah boleh azab sebegini rupa. Takkan kalau kita akhir zaman ni buat benda yang sama, Allah tak boleh buat benda yang sama. Ada cerita pasal satu nation yang sangat kaya, Sabak, satu ketika dahulu. Lepas keislaman Ratu Bilqis tuan-tuan sekalian, maka Sabak dipimpin oleh kerajaan yang sangat cemerlang dengan pentadbiran agama, dengan pentadbiran Islam tuan-tuan sekalian. Tapi bila jatuh ke tengah orang lain tuan-tuan sekalian, Allah ranapkan kekayaan yang ada dekat negeri Sabak. Sebab dulu Sabak is the most richest place, the most richest nation. Tapi bila Allah azab ataupun Allah binasakan kaum Sabak tuan-tuan sekalian, apa yang tinggal? Hilang kemuliaan yang pernah dia pegang satu ketika dahulu. So Allah nak kita belajar apa yang orang Sabak buat sampai Allah cabut title mereka sebagai the most richest nation, sebagai nation yang paling kaya. Apa yang dia buat? So Allah tidak highlightkan siapa, di mana, apa yang dia buat, siapa yang terlibat. Tak. Allah highlightkan apa dia buat. Sebab Allah ranapkan kerajaan yang begitu cemerlang sekali. So itu the way we learn history. Cara kita belajar sejarah dalam Quran pun sepatutnya begitu. So begitulah gambarannya tuan-puan sekalian. Bila Allah bawa modul kedua ni adalah sejarah, maka Allah kata belajar daripada sejarah. Sebab daripada sejarah itu, betul lah kata Tuan Rohimi, yang penting adalah fakta sebab sejarah berulang. Betul? Bagi saya, betul sejarah tu berulang, tetapi kalau nak ikut istilah yang lebih tepat adalah the history is not repeated.
bagi saya adalah macam mana nak cakap yang berulang adalah peristiwa tu. Faham tak? Dia tidak akan berlaku exactly macam tu, tetapi the value yang ada dalam benda yang berlaku dulu tu sama je macam sekarang. Saya bagi contoh. Zaman sekarang Firaun sudah tidak ada. So tidak akan berlaku Firaun nombor 2 akhir zaman ni. Tapi apa yang Firaun buat masih lagi orang buat sampai sekarang. Watak mungkin sudah tidak ada, tapi perwatakan kekal. Betul tak? Contoh macam isteri Abu Lahab yang disebut dalam surah Al-Masad sebagai hammalatul hatab, pembawa kayu api. Dan pembawa kayu api di sini maksud adalah orang yang suka mengapi-apikan orang. Kita tak akan jumpa lagi Ummu Jamil zaman sekarang ni sebab dia dah mati. Ummu Jamil isteri Abu Lahab dah mati, tetapi apa yang Ummu Jamil buat iaitu hammalatul hatab, suka mengapi-apikan pemusuhan, sampai sekarang perangai itu ada. So, saya suka guna istilah ni. Ummu Jamil mungkin sudah mati, tetapi ke Ummu Jamilan belum tentu. Boleh faham Qarun mungkin telah mati, tetapi kekarunan belum tentu. Firaun mungkin dah mati, tetapi kefiraunan belum tentu. Nampak tak? So betul sejarah will be repeated, sejarah akan berulang, tetapi bukanlah figure dan watak tu yang mengulangkan sejarah tu. Mungkin watak yang berbeza tetapi perwatakan yang sama. So kita kena belajar. Kita kena buat perwatakan orang sukses dalam Al-Quran, dan kita kena tinggalkan perwatakan orang-orang yang gagal, orang-orang yang diazab dalam Al-Quran. That's the safest way nak hidup kat muka bumi ni. Cara paling selamat. Apa orang sukses buat, kita buat. Apa orang yang kena azab buat, jangan buat. Itu cara belajar sejarah. Kan? So ini yang Allah suruh kita berikan perhatian pada modul nombor 2. Iaitu belajar from history. So ada sejarah yang Allah sebut dekat dalam surah Yasin ni, sejarah mengenai dakwah 3 orang Rasul dan sejarah lelaki dari hujung kota. Learn from them. Belajar daripada 3 orang Rasul ni. Apa benda pelajaran dia, kita akan bincang nanti pada fasa kedua. Apa yang lelaki hujung kota ni buat sampai Allah muliakan cerita ni sampai masuk dalam Quran, kita akan belajar lepas ni nanti insyaAllah. Itu adalah modul kedua. Tapi kalau depan pun tak nak ambil pelajaran, belakang pun tak nak ambil pelajaran, Allah kata ada modul ketiga. Modul ketiga. Tetapi modul ketiga ni sebenarnya adalah the biggest modul. Dialah pemegang mandat-mandat modul yang ada kat dunia ni. Sebab dia adalah magnum opus. Bahasa orang akademik kata magnum opus. Dia orang kata apa? Prime sources. Prime sources. Sumber utama. Iaitu modul yang datang daripada atas. Dan tuan-puan sekalian, bila sebut tentang atas, apa je modul yang datang daripada atas tuan-puan sekalian? Hanya satu je Allah kata modul yang datang daripada atas dalam dunia. Kalau kita belajar dekat dunia tuan-puan sekalian, kita boleh declare, aku belajar dekat negara yang paling timur. Aku belajar dekat negara yang paling barat. Aku belajar dekat negara yang paling selatan, paling timur, paling barat, paling utara. Aku belajar dekat utara, selatan, timur, barat. So, arah yang kita duk cerita tentang kita dapat sumber ilmu tu, kita hanya masih lagi berlega-lega dekat mana? Dekat bawah. Dekat depan, dekat belakang, dekat kiri, dekat kanan. Dekat utara, dekat selatan, dekat timur, dekat barat. Tapi Allah kata, ada satu modul ni, dia tak pernah cakap dia datang daripada utara, selatan, timur, barat. Dan tak pernah disebutkan pun ilmu tu didatangkan. Tapi disebutkan oleh Allah, ilmu tu adalah diturunkan. Apakah dia? Yes, Tuan Basri, Puan Salima, Puan Fazila. Yang dimaksudkan adalah yang turun itu, dan bila sebut turun, tak akan berlaku turun daripada bawah. Bila sebut turun, mesti berlaku daripada atas. Dan apakah yang turun? Nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran tu apa? Wahyu. Betul Puan Rahmah, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah magnum opus bagi semua bentuk-bentuk modul yang ada kat dunia. You can learn from alam sekeliling, you can learn from sejarah, tetapi kalau kamu tak refer juga pada Quran, useless. Sebab inilah yang akan memberikan guidance. Sebab bila kamu tengok depan, kalau kamu tak dapat guidance daripada Allah macam mana nak tengok depan, kamu tak akan kita tak akan dapat manfaat daripada tengok langit. Sebab anda tak pernah tahu pun macam mana Allah present langit dekat dalam Quran. Anda akan lebih appreciate langit lepas anda baca surah Al-Mulk yang sebelum ni anda tak pernah tahu pun. Oh, ini gambaran langit, besar langit. So bila anda dapat gambaran daripada Quran, Allah dah bagi guidance daripada Quran how to see langit, maka anda akan jadi orang yang wow, macam ni cara tengok langit. Nampak? Sejarah. Anda mungkin pernah tahu cerita pasal Firaun, tapi kalau anda tak tengok the way Allah present tentang Firaun dalam Quran, anda tak akan take benefit daripada sejarah. So the biggest
The prime sources is Al-Quran. Tuan Basri ada angkat tangan ke? Silakan Tuan Basri. Tertekan. Oh, tertekan. Okey, baik. Ingat ke Tuan Basri nak tanya soalan? Okey, baik. Tuan-puan sekalian, inilah gambaran. So, yang Allah kata, yang kita kena jaga sumber ni, modul yang paling kita kena jaga, yang kita kena ada a very big effort untuk kita nak kena usahakan pada ini adalah modul untuk nak faham wahyu ni. Modul nak faham wahyu. So, modul nak faham wahyu ni menentukan untuk kita mudah ke tidak nak faham modul depan dan mudah ke tidak nak faham modul belakang. Okay. Sebab tu Allah tak sebut ada dinding dekat atas. Allah kata bila atas ni diabaikan, arah atas ni diabaikan, dia tak berlaku dah depan belakang tutup. Dia akan berlaku selubung terus. Tak ada arah langsung kita akan dapat lihat. Kalau kita tengok depan, belakang ada. Tutup belakang, depan ada. Tutup kanan, kiri ada. Tutup kiri, kanan ada. So nak kata tuan-puan sekalian, berlaku penutupan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud terhijab kita semua daripada semua arah. Maka inilah benda yang kita bakal kupas dalam surah Yasin. Hari ini lebih kepada trailer, muqaddimah untuk kita mendapatkan gambaran big overview kepada surah Yasin. So macam mana tuan-puan sekalian kelas pada hari ini? Memberikan anda pandangan yang berbeza tak kepada surah Yasin? What say you? Apa pendapat tuan-puan sekalian? Have different view or not pada surah Yasin? Kan? Hebat Ustaz. Alhamdulillah. Ya Allah, bukan hebat saya, hebat Allah yang telah Hebat Allah Ustaz. Bagus. mentakdirkan satu pengisian yang very superb actually. Selama ni kita dekat dengan surah Yasin, but yet alhamdulillah kita akan nampak banyak dimension yang Allah akan buka daripada surah yang kita amalkan kebanyakannya oleh rakyat Malaysia pada hari ini. So insya-Allah tuan-puan sekalian, pada kelas-kelas akan datang kita akan mulakan siri pengembaraan kita dalam surah Yasin, sebab nama pun kembara surah Yasin kan. So kita akan mengembara ke 6 fasa ini. Kita akan bermula dengan dengan fasa yang pertama, iaitu Al-Quran sebagai the biggest wahyu, the most wahyu yang the most interesting ataupun the most big prime sources of module yang kita kena berikan perhatian. Bagikan, labuhkan banyak effort untuk faham wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Datuk Dr. Muhammad Basri Wahid, masya-Allah Datuk, minta maaf Datuk So insya-Allah mata pengarah MPOB mungkin dia akan lebih boleh baik berkongsi banyak perkara berkaitan dengan mungkin pandangan arah depan tu kan, pandangan arah depan yang mungkin kita boleh belajar daripada Tuan Basri kita, insya-Allah. So wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sekali lagi semua atas penyertaan pada hari ini. Saya tengok pada hari ini penyertaan yang paling tinggi setakat ni saya tengok dalam mana-mana kelas. Sebelum ni saya tengok paling tinggi kita reach 80 lebih, tetapi hari ini partisipan kita cecah 97 paling tinggi saya tengok tadi. So alhamdulillah, mudah-mudahan lebih ramai lagi akan mendekatkan diri dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf atas segala ketelanjuran, kesilapan ataupun sebarang mungkin menyebabkan anda terasa hati. Barakallahu fikum. Terima kasih sekali lagi yang memberikan komitmen participate dalam persoalan-persoalan yang saya timbulkan tadi. Doakan saya tuan-puan sekalian, mana tahu berkat saya present sekali lagi surah Yasin pada tuan-puan sekalian ni memberikan saya kekuatan untuk meluncurkan karya saya yang terbaru, iaitu Tadabbur surah Yasin ni. Kan, setakat ni dia sekadar terhenti dekat manuskrip yang saya tak postkan dekat mana-mana lagi. So mudah-mudahan ada kekuatan saya boleh luncurkan buku ni, insya-Allah tuan-puan sekalian. Wallahu a'lam bissawab. So doakan saya supaya diberi kekuatan dan ada kekuatan daripada segenap sudut untuk meluncurkan buku Tadabbur surah Yasin, ataupun saya namakan buku ni Lelaki dari Hujung Kota, insya-Allah. So wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sekali lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada Ustaz tentang penerbitan buku. Mungkin Ustaz boleh buka dana. InsyaAllah. Kalau ada masalah, kalau ada kesempatan nanti kita boleh fikirkan cadangan daripada Puan Nur Dalilan, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah sekali lagi tuan-puan sekalian, terima kasih sekali lagi. Kita akan sambung pada sesi akan datang bulan depan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asr. Terima kasih Ustaz. Sama semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Wassalamu. Ustaz. Salam. Apa lagi, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Salam.